Saya merupakan pelajar jurusan Perakaunan, TISA student. Pada tahun saya batch 2017 atau 2017 macam tu. And then saya dapat peluang melanjutkan pelajaran ke University of Tsukuba, Japan pada 2018 lah. Itu under AIMS punya program lah. Okay, lepas tu saya boleh explain more about my experience study kat sana, which is I think it would give some exposure to all of you tentang apa yang berbeza antara negara sana dengan kita. Baik, menarik. Saya pun tak sabar nak dengar sebab saya sendiri pun bercita-cita nak pergi mobility, tapi sampai sekarang tak boleh nak mobility lagi due to pandemic COVID-19. Tapi tak apalah. Dan tempat yang kalau boleh nak pergi mobility memang nak pergi Jepun sebenarnya. So, sebabkan saya pun tertarik, mungkin untuk soalan pertama, Mira boleh sharekan dekat kita apa perbezaan culture dalam pembelajaran di UUM dan juga di Jepun. Okay, menjawab kepada soalan beza culture belajar di Jepun dan juga di Malaysia, sebenarnya tak ada banyak beza pun, sama je. Cumanya yang beza dia lebih bersifat santai. Kalau kat sana lebih bersifat santai, mungkin sebab kita bercampur dengan pelajar daripada pelbagai negara. Sebab bila kata kita international student, kita akan disatukan dalam satu kelompok international student lah. Kalau kat UUM, kalau you perasan, akan ada satu kelas tu, orang panggil apa dia akan jadi group A. Group A ni biasa akan ada macam-macam student, international student. So dia macam tu lah. So bila kat sana dia deal dengan budak-budak international, dia lebih bersifat lebih terbuka, lebih maksudnya cara belajar lebih kurang macam kita. Cuma mungkin sebabkan kita ada international student, so dia cuba untuk ikut juga cara orang luar lah. Dia tak adalah kata betul ikut orang punya peradaban ke apa, tak ada. Cuma apa yang saya selut tentang budaya belajar di Jepun ni adalah lecturer dia sendiri. Untuk lecturer di dalam kampus sendiri, kebanyakannya boleh berbahasa Inggeris lah, tak ada masalah kalau dia nak komunikasi dalam English. Dan cara dia yang saya suka adalah dia akan make sure setiap apa yang dia nak mengajar for the next class, dia dah bagi tahu this class, and then dia akan suruh kita prepare everything before kita start for the next class. And usually dia orang punya preparation is well prepped before dia nak attend the class, and dia akan make sure that student also akan prepare lebih awal daripada apa yang dia orang tetapkan lah. Dan satu lagi budaya yang saya suka dengan cara orang Jepun ni adalah apa sahaja yang kita belajar. Contoh saya ingat saya belajar public sector ekonomi. Dia buat apa tau, macam di Malaysia, kita belajar ekonomi, kita belajar contoh keadaan kewangan ataupun mata wang suatu negara, betul tak? Ataupun isu inflasi di sebuah negara, ataupun isu fraud ke 1MDB, macam tu lah. Isu berkenaan dengan dadah ke apa ke. So antara yang saya belajar tentang ekonomi yang saya ingat mata wang dan juga inflation. So apa yang dia buat adalah dia akan suruh every international student ni buat satu group. Maksudnya dalam satu group tu akan ada budak daripada Malaysia, Indonesia, Asian country, dan juga dia akan mixkan dengan European country. So apa yang dia buat adalah dia akan suruh kita share. Maksudnya Malaysia, you share tentang apa yang berlaku di Malaysia. Untuk budak daripada European country, apa yang berlaku di sana. Okay, contoh macam tax rate ke, perubahan tax, macam kita GST masa tu. So saya banyak cerita pasal GST, apa yang Malaysia buat, kita berubah daripada SST ke GST. So kita cerita pasal negara kita lah. And from there kita jadi tahu negara Canada contohnya dia punya tax rate ni berapa banyak. So dia banyak exchange dan knowledge within many countries. Daripada situ kita jadi belajar negara orang punya macam mana dia orang punya management, apa dia orang punya, kita belajar semua benda lah. Itu ekonomi. Dan satu lagi yang saya ingat, saya belajar tentang memang culture ni maksudnya dia akan cari satu isu. Contoh isu air, contoh isu pencemaran air contoh. So orang daripada Filipina, daripada Malaysia akan share benda tu. So dalam pada tak langsung kita sebenarnya jadi belajar dia orang punya negara lah. Maksudnya sebelum ni mungkin saya tak tahu Filipina memang terkenal dengan sebuah negara yang memang banyak air. Saya tak tahu pun. Tapi lepas kita dah cerita, kita dah kongsi knowledge SG, jadi baru tahu oh macam ni, oh orang Thailand macam ni pula, oh Malaysia macam ni. So baru kita figure benda tu lah. So I think that's the difference yang Malaysia tak terapkan sebenarnya. Kita terlalu theoretical, kita tak practical. Macam dia orang theoretical and practical. So we actually gain so much knowledge daripada negara lain juga, which is best saya rasa seronok. Itu daripada Jepun lah. Kalau you all nak explore, mungkin insyaAllah after this you boleh further study dekat sana lah. Menarik, mungkin saya akan pergi ke sana untuk master lah kot, sebab nak pergi mobility pun dah tak boleh dah.
Faham. Okay. Teruskan. So, Amira, kalau kita tahu Mira pergi ke Jepun, which is bahasa dia sangat beza lah dengan Malaysia. Dan kita tahu bahasa utama yang orang Jepun guna adalah tak lain dan tak bukan bahasa Jepun sendiri. So, macam mana, so, Mira duduk kat sana bukan tempoh minggu 2 minggu tau. Mira duduk dalam tempoh 6 bulan. So, macam mana Mira adapt dekat sana dan macam mana komunikasi Mira dengan orang dekat sana, which is komunikasi harian lah. Tak kisahlah waktu belajar ke, waktu beli barang ke, macam mana komunikasi kat sana? Tak ada masalah ke? Of course ada masalah. Masa saya pergi tu dia open untuk Spring A, Spring B and Spring C. So saya ambil only for Spring A, Spring B je. Kalau Spring C ni dia ada chances untuk belajar bahasa Jepun lah. Which is saya tak ambil Spring C, saya ambil sampai A dan B. So maksudnya saya tak ada basic bahasa Jepun langsung untuk pergi sana. So apa yang saya buat adalah dekat sana komunikasi melalui Google Translate. Apa-apa yang saya nak communicate, saya akan Google Translate. Maksudnya kita bercakap, maksudnya Google Translate is very important. Tapi yang bestnya, kenapa saya cakap senang Google Translate ni, because kat Jepun, semua tempat ada wifi. Semua tempat. You pergi shopping mall ada wifi, maksudnya it's easy access wifi. So kat mana pun, kat sana mungkin kita tak ada kita punya plan data sendiri. So memang I understand, I utilize guna wifi yang sedia ada saja. So nak cakap kita akan type and then orang tu akan cakap, kita akan record voice dia and then cakap tu betul akan translate apa yang dia cakap. So far tak ada masalah untuk saya communicate sebab Google Translate help me a lot lah. Tapi at the same time I also ada kawan-kawan Jepun yang boleh cakap bahasa English. So dia orang yang akan jadi perantara. Macam itu pengalaman saya lah. Tapi banyak kawan saya yang memang dia belajar bahasa Jepun, so dia boleh bercakap. Macam saya punya basic sahaja, basic yang untuk daily routine punya guna saya guna lah. Tapi macam kalau heavy sangat memang guna Google Translate lah untuk bercakap. Sebab dia orang English memang dia orang tak. Kebanyakan mereka tak bukan orang yang pandai berbahasa English. Macam tu. Boleh cakap nama awak Amir Bafi. Macam tu je lah. Nama awak Amira Des. Lepas tu kalau macam nak tanya nak pergi mana ke Wadoko Desuka Pastel ke. So kita cakap benda yang basic sangat. It's not that dalam tak lah. Now nak tahu sebab Mira kat sana 6 bulan. Mungkin Mira dah pergi banyak tempat. Banyak tempat apa yang paling menarik yang Mira boleh sharekan? Saya sangat-sangat suka pergi Kyoto. I think Kyoto ni tempat yang kalau siapa nak pergi Japan, you all have to visit Kyoto because Kyoto ni adalah satu bandar yang represent dia punya adat, dia punya culture. I think Osaka and Kyoto dua tempat yang you kena explore sebab dia ada banyak orang panggil apa kuih yang you boleh visit and then you boleh belajar tentang apa agama dia dulu. Macam sekarang orang Japan dia dah tak ada agama yang khusus. Kebanyakan mereka tak beragama, tapi dulu kita boleh belajar dulu punya agama macam mana. And yang paling saya ingat, yang paling saya suka pergi adalah Kyoto sebab kita boleh jumpa geisha. Geisha ni adalah satu perempuan yang pakai baju tu. Dan dia sangat susah nak jumpa. Sangat susah. So bila waktu tu saya ada peluang untuk jumpa geisha tu, saya rasa macam sangat excited because kita ada masa dalam seminggu dekat Kyoto. Every day saya akan pergi Gion untuk tengok dia. Tapi sekali dia dalam banyak hari tu saya boleh nampak dia. It's very hard to nampak geisha ni lah in person. And then masa tu juga yang best ni kita orang macam langkah kanan lah di Kyoto tu. Because masa kita orang sampai tu dia ada satu upacara yang mana dia berarak beramai-ramai dekat jalan besar tau. Itu saya tak pasti perarakan apa sebab dia ada macam-macam perayaan padi, macam tu lah, ada macam-macam. Tapi masa saya tak pasti. So waktu saya pergi Kyoto tu macam-macam jenis culture yang diorang tunjuk. Itu perayaan, diorang punya budaya, tarian, dapat tengok dekat situ lah. Tapi benda-benda lain yang kita visit juga. Kalau macam Tokyo tu, satu Tokyo kita dah round dah, juga Takashita Street ke, the busiest road in the world tu pun saya pergi juga. So banyak benda lah. Tapi yang saya rasa saya highlight kat sini Kyoto, kalau nak pergi Kyoto. Dan explore sendiri diorang punya culture and budaya. Because it's interesting to learn. And you will understand why Japanese people behaving like this. Kenapa diorang sangat berbeza dengan rakyat negara lain lah. Menarik. Saya pun sangat-sangat teruja sekarang ni sebab saya memang betul-betul nak kata bukan tak suka tapi memang minat lah nak ke Jepun tu sebab Jepun ni kalau orang cakap budi pekerti dia sangat baik and then tradisi dia pun sangat-sangat orang cakap tegas tapi tegas dia dalam membina karakter. So nak tahu macam mana dia bina karakter dia daripada tradisi dan sebagainya. Mio sangat-sangat nak pergi ke sana dan nak tahu pasal benda tu but
unfortunately sekarang tengah COVID, so tak boleh nak pergi. Tapi tak apa, dengan cerita Mira pun tak apa. Cerita pasal makanan lah, tak lari lah orang Melayu mesti cek makanan lah. Makanan apa paling best? Saya beli sushi. Dekat sana I think seafood lah. Seafood dia like, I don't know, dia macam satu benda yang pada saya lah, seafood dia benda yang you kalau dekat Malaysia ni mahal, tapi dekat sana murah, because dia memang itu makanan dia tau. So you dapat peluang rasa macam-macam jenis seafood, dan dia ada satu pasar ni, dalam pasar tu hanya seafood sahaja, ketam ke apalah, apa makan oyster ke apa, saya tak makan benda tu, benda macam tu. Banyak benda, banyak makanan-makanan laut yang kita tak pernah nampak tapi ada dekat situ. And kat situ lah you all ada peluang nak rasa mungkin makanan-makanan yang tak ada kat Malaysia ataupun mahal dekat Malaysia ni, tapi kat sana macam benda tu biasa. Tapi harga ayam, harga benda-benda yang kita biasa makan kat sini tu mahal pula kat sana, terbalik macam tu. Tapi apa yang saya suka, makanan dia memang seafood lah. Seafood dia pada saya memang heaven lah. Kalau pergi jalan mana-mana pun easy, sebab kita Islam, kita memilih sikit lah kan, nak kaedah sembelih tu. Sembelih lah. Tapi kalau kata seafood, easy. Cuma you kena tengok lah dia masak guna apa tu, semua kena take note jugalah. Tapi usually makanan halal tak susah kat sana, senang. Saya makanan saya tak naik, tapi yang saya ingat memang kalau kita orang jalan memang cari seafood lah. Seafood. Ada matcha dia memang begini. Okay, matcha. Okay, tak ada nafikan. Itu memang sugar teh hijau. Dengan dessert lah. Itu je lah. Tak ada banyak yang berbeza. Tapi saya nak sentuh tentang, saya minat bila awak cakap tentang adab rakyat Jepun sendiri. Okay, yang saya like, the moment yang saya touch down Japan masa tu, saya sangat-sangat terkejut. Because I can't speak Japanese very well. I cannot communicate with them because they cannot speak English, kan? So, yang saya tertarik dengan mereka, yang pertama adalah dia orang sangat membantu dalam segala hal. Regardless lah you from Malaysia ke, you from any country pun, they will treat you like you are their family. Maksudnya, kalau kat Malaysia, saya bukan nak compare lah, tapi sepanjang saya kat Malaysia ni, kalau betul saya minta tolong orang just tunjuk jalan, okay, later you turn right, later you turn left, macam tu kan. Orang kat Japan, bila kita tanya tempat, dia akan bawa kita. Yes, betul. Dia akan bawa kita ke tempat itu sampai kita betul-betul selamat dekat tempat tu. Yang pertama, the thing yang sangat menarik. Yang kedua adalah adab di dalam rain, adab di atas jalan raya, dan adab setiap benda yang mereka buat. Mereka sangat sopan, mereka sangat tertib, dan mereka sangat punctual. Dulu macam orang cakap kan, orang Jepun ni punctual, orang Jepun ni baik, orang Jepun ni beradab, saya tak percaya. Tapi bila saya sampai sana, imagine semua benda yang dia buat, semua benda kena beratur. Everything kena line up. And line up dia tu sangat kemas. Dia orang tak perlu ada orang nak guide kena beratur, tak ada. Like they did that because of dia dah dibelajarkan macam tu. Okay, yang pertama. Yang kedua, tak ada tong sampah tapi bersih. Tak ada tong sampah tapi bersih. Can you imagine? And then yang ketiga adalah dia layan kita, memang layan baik, dia tak akan tinggi suara kita. Dia sangat menghormati kita walau apa pun. Bukanlah saya nak cakap apa, tapi kadang-kadang kalau kita jumpa orang daripada negara lain, sometimes they look down on us. Even kita pun look down on certain bangsa yang datang ke negara kita, contoh daripada Bangladesh ke, yang kerja-kerja biasa, kadang kita pun look down on them. Tapi di sana tak ada, mereka takkan look down pada sesiapa pun, dia orang sangat menghormati. Kerana pada mereka, visitor ataupun foreigner ni adalah blessing untuk mereka. Mereka menyambut kedatangan tetamu ni dengan memang sangat baik, menyambut betul-betul. Dan saya ada pengalaman, saya dapat berkesempatan pergi ke satu sekolah rendah. Dulu orang cakap, sekolah rendah ni dia memang ajar kebersihan je. Saya tak percaya. How can it be possible, sekolah rendah belajar kebersihan sahaja? Mestilah dia belajar ABC, ada belajar baca-baca apa semua. Sebab bila saya pergi sana, it's actually memang yes, it's a routine. Every morning, diorang akan tugaskan, okay, kelas ni basuh bilik air, okay, kelas ni basuh bilik. Diorang memang ajar kebersihan dan terapkan nilai-nilai itu dalam diri budak-budak kecil. Dan diorang juga belajar macam kita juga. Tapi memang orang kata adab tu sendiri diorang dah terapkan dulu waktu kecil. So that besar, dia membesar tu dah ada nilai-nilai moral yang baik lah, which is so good for me. Itu antara yang saya boleh kongsikan. And bila orang cakap orang Japan ni seorang yang sangat beradab, it's actually you have to trust that, because memang yes, diorang sangat-sangat perlu dengan adab dan sopan santun lah. Mira boleh sharekan juga pengalaman paling menarik Mira semasa belajar dekat Jepun? Saya kenal dengan ramai orang. Saya ada ramai kawan daripada macam-macam negara. Dan daripada situ kita orang develop a networking, and it's helped me to grow dengan Japan lebih jauh. Even I got the opportunity to conduct a program to Japan, I think on 2020. I bring GBC student. I think total is 18 students yang
bawa pergi sana, and they explore sendirilah keadaan Jepun macam mana. I think whenever that you go for mobility, regardless lah you all through online ke ataupun physically you all kat sana, build networking dengan sensei kat sana ataupun para tenaga pengajar kat sana, because benda tu help you untuk bagi orang lain pun peluang untuk tengok dan rasa walaupun tak lama. So I think it's a good thing. Even you as a president GPC, I think you should organize satu event yang boleh bagi some exposure to all the members under GPC Club, because GPC Club is a special club dan memang kita beri keutamaan untuk pergi abroad lah, belajar ataupun buat lawatan macam saya buat. That one is very good untuk perkembangan lah orang-orang lain juga, share sama-sama macam tu. InsyaAllah kita doakan semoga akan datang GPC akan buat lebih program macam tu, sebab you know right now kita macam masih lagi dalam keadaan unstable, masih lagi nak membiasakan diri dalam norma baru ni, but it's okay. Good lah untuk pelajar-pelajar nak pergi mobility. Last word adalah pergilah sejauh mana yang anda nak pergi. Jangan hiraukan tentang pointer, jangan hiraukan tentang pencapaian. Takut kalau pergi nanti tak dapat perform ke apa. You don't have to worry, because the added value yang you dapat lepas you habis belajar sangat-sangat lumayan. It makes you look even more better than student-student yang mungkin tak ada pengalaman macam you and tak ada peluang macam you. Walaupun kita contoh kita tak dapat peluang untuk grad with the first class, tapi kita ada experience belajar dekat luar negara. It gives us a advantage untuk kita lebih dipandang tinggi. Sebab apa? Sebab kita berani untuk expose diri kita kepada negara luar and be independent dalam negara orang lah. So daripada situ kita akan nampak, oh, this one person is actually can survive lah dalam industry quite long. Macam tu lah, kita boleh convince our recruiter one day. So you have to, of course, kena fikir tentang pointer juga, tapi don't have to worry, akan ada lebihnya dengan you pergilah explore lah, kenal lah negara orang dan carilah kawan baru. Benda macam tu membantu kita punya development lah, self development sebenarnya. Itu saja. Baik, terima kasih Mira, sangat-sangat banyak perkongsian daripada Mira. Study di Jepun, saya rasa itu satu pengalaman yang sangat menarik, sebab saya pun kalau dapat pergi memang nak pergi ke Jepun sangat-sangat. Thank you lagi sekali Mira. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye Mira.